Assalamualaikum. Saya Puan Siti Izwani binti Zainal Abidin dari Kolej Komuniti Sungai Siput selaku pembentang kepada kumpulan kami dengan tajuk kajian kami iaitu EcoSmart Wiring Controller, keberkesanan alat bantu mengajar ABM untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran dalam praktikal motor elektrik di Kolej Komuniti Sungai Siput. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Puan Suzana binti Nordin dan saya sebagai pembentang Siti Izwani binti Zainal Abidin, kami dari Kolej Komuniti Sungai Siput. Sebagai pengenalan, alat bantu mengajar ABM sering digunakan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pemahaman pelajar dalam pembelajaran. Keberkesanan sesebuah alat bantu mengajar bukan dilihat pada kecanggihan alat atau bahan tersebut. Namun, apa yang diberi keutamaannya adalah kesesuaian alat tersebut berdasarkan penggunaannya serta penyerahan idea atau konsep kandungan bagi sesuatu pembelajaran. Berdasarkan pemantauan atau pemerhatian, di antara permasalahan pelajar adalah berpunca daripada mereka kurang berkemahiran dalam praktikal ketika sesi aktiviti praktikal dijalankan. Selain mereka perlu cekap menyambung lidah, pelajar perlu cekap dalam membaca dan mentaksir lidah skematik. Justru itu, kajian ini dilaksanakan bagi menguji keberkesanan pembangunan EcoSmart Wiring Controller supaya pelajar dapat menarik minat dan yakin dalam melaksanakan praktikal serta dapat menguji tahap kemampuan pelajar dalam melakukan pendawaian lidah. Kajian literatur. Gaya pembelajaran pada masa sekarang sudah berbeza jika dibanding dengan tahun-tahun terdahulu dan menurut Wan pada tahun 2007, sesuatu pembelajaran akan bertambah berkesan apabila menggunakan panca indera berbeza. Penggunaan ABM boleh menggerakkan berbagai panca indera dan memberi kesan yang berlainan dengan pengalaman langsung. Menurut Hasan, pada tahun 2014, penggunaan bahan atau alat yang menarik boneka sebagai alat bantu mengajar akan memberikan sesuatu pembelajaran yang menarik dan seronok di kalangan pelajar. Seterusnya, Wan Ahmad Ramzi 2014 berpendapat kepelbagaian kaedah dan teknik dalam melaksanakan praktikal akan menyebabkan pelajar lebih aktif sepanjang aktiviti praktikal berlangsung. Menurut Steven 2010, beliau berpendapat kit ditarifkan sebagai kelengkapan atau barang bagi tujuan spesifik, manakala pembelajaran boleh diberi pengertian sebagai kemahiran atau pengetahuan yang boleh diperolehi hasil pengalaman dan pembelajaran. Metodologi kajian. Terdapat dua kaedah yang digunakan dalam menghasilkan kajian ini, iaitu kaedah yang pertama ialah kaedah pemerhatian dan yang kedua adalah menggunakan borang soal selidik. Di dalam kaedah pemerhatian, kami membuat satu pemerhatian di dalam kumpulan sasaran pelajar yang telah kami pilih melalui proses PDP yang berlangsung dalam bengkel sebelum dan selepas kajian yang dijalankan, di mana pemerhatian yang pertama berkenaan pemahaman pelajar dalam mentafsir lidah skematik. Pemerhatian yang kedua ialah pelajar tidak berminat melibatkan diri secara aktif di dalam proses PDP dan seterusnya pemerhatian yang ketiga didapati reaksi pelajar sangat keliru semasa melaksanakan praktikal. Kaedah yang kedua ialah kami menggunakan borang soal selidik di mana pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar dengan menggunakan Google Form melalui media Telegram. Borang soal selidik ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian pertama ialah berkenaan demografi responden dan bahagian yang kedua ialah soalan berkenaan aspek pemahaman, kemahiran praktikal dan motivasi. Melalui analisis dan perbincangan, data yang telah dianalisa dikaji dalam bentuk peratusan dan skomin dengan menggunakan perisian SPSS. Jadual yang telah dipaparkan menunjukkan bilangan responden dan peratusan mengikut bangsa. Seramai 39 orang responden telah terlibat di mana melibatkan bangsa Melayu, Cina, India dan seorang responden daripada golongan orang asli. Melalui analisis dan perbincangan dalam soalan Google Form yang diberi kepada pelajar, terdapat 10 penyertaan soalan yang merangkumi aspek pemahaman, kemahiran praktikal dan motivasi, di mana hasil dapatan kami yang diberi daripada pelajar, kebanyakan skomi yang dilihat di situ kebanyakan menghampiri skala Likert 4 mata, iaitu berada pada tahap tinggi. Kami menggunakan skala Likert 4 mata kerana kami tidak mengukur nilai mata titik tengah atau pertengahan supaya responden tidak memberi maklum balas tidak pasti.
Ini membuktikan pelajar sangat bersetuju bahawa alat bantu mengajar ini dapat memberi ilmu pengetahuan yang baru kepada mereka dan membantu mereka dalam memahami pembelajaran secara teori sebelum ini. Hasil dari dapatan yang telah kami terima, kami dapati bahawa alat bantu mengajar ini dapat membantu pelajar dalam meningkatkan pemahaman dan kemahiran semasa melakukan praktikal dari segi visual dan sentuhan. Yang kedua, alat bantu mengajar ini juga dapat menarik minat pelajar untuk mendalami kaedah pendawaian motor. Alat ini juga dapat memudahkan pensyarah memberikan lebih kefahaman teori dan praktikal kepada pelajar. Seterusnya, pelajar dapat memahami konsep asas lita kawalan motor elektrik dan seterusnya dapat melaksanakan penyambungan lita dengan baik. Yang kelima, memberi lebih keyakinan melakukan pendawaian dengan cekap, kemas dan teratur. Dan yang terakhir sekali, mereka dapat membuka minda supaya mereka dapat mengolah lita asal mereka kepada untuk mereka cipta lita yang lebih kompleks. Melalui cadangan dan kesimpulan yang kami dapati, bidang teknikal sangat memerlukan peralatan hands-on yang merupakan platform supaya pelajar lebih faham ilmu praktikal. Seterusnya, ia dapat membantu dari aspek peningkatan produktiviti dalam penyampaian ilmu dan maklumat tambahan kepada pelajar tanpa membazirkan masa dalam penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, dapat menghasilkan suasana yang menarik minat pelajar dan pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam kelas. Alat bantu mengajar ini juga dapat digunakan pada motor elektrik 3 fasa pada semasa 3 mereka nanti. Apa yang dapat disimpulkan, diharapkan kajian yang telah dilaksanakan boleh memberi manfaat kepada pensyarah, terutama pensyarah elektrik. Sekian sahaja pembentangan dari saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.